Pagi itu kepalaku sakit macam nak pecah. Badan pula panas. Kawan-kawan semua sudah ke kelas. Tinggallah aku seorang di bilik asrama tu. Warden pun aku belum maklum tentang keadaan aku sekarang ni. Aku memang tak larat dari subuh tadi. Nak bangun pun aku tak daya. Syikin mungkin perasan aku tak berapa sihat. Pagi-pagi dia dah berikan aku Panadol dan selimutkan aku sebelum ke kelas. Syikin adalah bedmate aku dalam asrama perempuan ni. Dia antara orang yang paling rapat dengan aku. Orangnya putih kuning, lemah lembut, penyayang. Dia bukan jenis perempuan yang riuh macam aku. Kiranya kalau diletakkan aku dan Syikin di depan juri, sudah tentu juri pilih Syikin. Tangan aku mencapai telefon bimbit. Aku berkira-kira nak mendial nombor siapa. Kalau dulu jika ada apa-apa berlaku, aku hanya akan mendial nombor Adib. Tapi sejak hubungan aku dan Adib telah berakhir, tiada lagi orang yang dapat aku harapkan. Tiba-tiba, ringan tangan aku mendial nombor Nazmi. Nazmi adalah kawan baik Adib. Sejak aku berkawan dengan Adib 4 tahun lalu, Nazmi memang selalu ada lepak dengan kami. Adib dan Nazmi tak jauh beza sikapnya. Cuma Adib punya rupa paras yang kacak berbanding Nazmi. Aku masih ingat sewaktu aku bertembung Adib dengan wanita lain di Kejora Mall. Nazmi lah tempat aku melepaskan kemarahan. Nazmi juga yang menghadap isak tangis aku dik kerana dikecewakan Adib. Dan Nazmi juga penyimpan rahsia Adib. Dan Nazmi adalah orang tengah antara kami. Kami berdua percayakan Nazmi. Aku sendiri tak sangka aku boleh duduk berjam-jam menangis di depan Nazmi. Dia hanya mampu diam sambil memujukku. Jauh betul fikiran aku menerawang. Jam 10 pagi Nazmi dah tercogok depan asrama perempuan untuk mengambil aku. Dia datang dari Shah Alam serta-merta setelah aku menghubunginya mengatakan aku demam panas. Macam ada satu tanggungjawab pula yang Nazmi pikul. Untuk siapa dan kerana apa, aku pun tidak tahu. Ada satu-satu masa aku rasa sangat down kerana masih frust ditinggalkan Adib. Nazmi juga yang datang membawa aku keluar. Paling kuat pun pergi jalan-jalan sepanjang pasar malam Jalan Tuanku Abdul Rahman. Asalkan aku terhibur. Nazmi jugalah yang belanja makan sebab dia sudah bekerja dan aku masih lagi belajar. Masa birthday aku, Nazmi datang bawa kek dan bihun goreng supaya aku boleh makan dengan kawan-kawan di asrama. Dia juga belikan hadiah. Aku pernah bertanya pada dia kenapa dia buat semua ni. Jawapan dia tak mahu aku buat bukan-bukan bila aku ditinggalkan Adib. Pada aku, Nazmi macam orang suruhan Adib dan Nazmi mengaku dia buat semua ni demi aku. Yang paling aku gerun, Nazmi boleh minta izin dari ayahku untuk ambil dan hantar aku ke asrama. Memang luar biasa. Aku ni macam orang yang mengantuk disorongkan bantal. Daripada ditinggalkan kekasih, tiba-tiba pula ditatang seperti minyak yang penuh. Tapi kami tidak ada apa-apa hubungan istimewa. Sehinggalah fajar menyingsing, bulan masih mengambang dan kita pun berhenti di pinggir jalan. Disinilah keluhannya membuka mataku dan layu sekuntum mawar yang hendak ku beri padamu. Mengapa kau membuatku serba salah, melayani perasaan, menolak kebenaran setelah aku dilanda gelap.
bersalah melayani perasaan, menolak kebenaran. Setelah aku dilanda gelora mabuk asmara, sedangkan engkau tahu kelemahanku, mudah jatuh cinta. Mengapa begini kau akhiri dengan meningkat tapi rahasia percintaan kamu berdua. Terjangnya mentari melenyapkan bulan, dan mimpi semalam muncul kesunyian sepanjang jalan. Ku hilang dalam terang, melenyapkan bulan, dan mimpi semalam muncul kesunyian sepanjang jalan. Ku hilang dalam terang. Pada hari Ahad, Nazmi mengajak aku melihat dia bermain badminton. Kami baru saja berborak tentang sukan dan dia tahu aku suka main badminton. Aku lihat sewaktu kehadiran aku, rakan-rakan Nazmi berbisik sesama mereka. Tanpa aku sangka, Adib ada di situ. Muka aku rasa macam darah tak mengalir dan kaku. Aku tak tahu nak buat muka bagaimana kalau Adib datang menegurku. Aku juga lihat ada wanita duduk di sebelah Adib. Aku hanya mendiamkan diri duduk di tempat di mana Nazim meletakkan barang-barangnya. Mata aku tak meliar ke mana pun kerana risau bertemu mata pula dengan Adib. Aku hanya memandang Nazmi. Ya, hanya Nazmi. Berjam-jam juga aku hanya tengok satu hala saja. Kepala aku pun dah lenguh tak tahu nak toleh ke mana. Aku pun bangun nak ke tandas. Sewaktu aku berjalan, tangan aku tiba-tiba ditarik. Adib. Memang dia. Bukan orang lain. Dia macam tak puas hati aku datang dengan Nazmi. Oh, nampaknya sekarang kau dengan Nazmi ya? Kata Adib tak puas hati. Belum sempat aku jawab, tiba-tiba tangan Nazmi memaut tangan aku dan membawa aku pergi dari situ. Adib pula termanggung-manggung. Dalam keadaan tenang, Nazmi mengemas barang-barangnya dan mengajak aku pulang. Dalam kereta kami diam 1000 bahasa. Kejadian tadi mungkin sedikit sebanyak membuatkan kami bertanya sendiri hati masing-masing apa sebenarnya yang wujud antara kami. Berangkat pergi hidupku kayu, sarat hati yang luka, agar tak lebih menyakitkan jika masih di sini. Bukan cuba untuk melarikan dari kerumitan cinta, tapi waktu ini perlu untukku mengupas segalanya. Kadangkala pedih ini mencabarku, lupakan semua, tapi perasaan kasih padamu melebihi diriku. Tapi
engkau bagaikan tidak mengerti halangan cinta hanya kita berdua. Terpaksa aku pergi mencari kesilapan sebenarnya. Mengalah bukan kalah, pergiku bukan lari, bukan mudah bercinta jika pengertian tak setara, menagih korban yang lebih dalam. Kadangkala pedih ini menjabarku, lupakan semua, tapi perasaan kasih padamu melebihi diriku. Tapi engkau bagaikan tidak mengerti halangan cintanya kita berdua. Terpaksa aku pergi mencari kesilapan sebenarnya. Mengalah bukan kalah, pergiku bukan lari, bukan mudah bercinta jika pengertian tak setara, menagih korban yang lebih dalam. Mengalah bukan kalah, pergiku bukan lari, bukan mudah bercinta jika pengertian tak setara, menagih korban yang lebih dalam, yang lebih dalam, yang lebih dalam. Akhirnya hari itu tiba jua. Aku melihat air di tasik yang tenang, namun tak setenang hati aku yang sedang berperang. Hari ini adalah penentunya. Aku ingin benar mendapatkan kepastian perkara duduk hubungan kami yang terjalin hampir setahun seusia Adib meninggalkan aku. Aku gagahkan diri memulakan perbualan. Aku yang mengajak Nazmi bersenam di tasik itu semalam. Tujuannya untuk bertanya dua mata dengannya siapa aku padanya selama ini. Nazmi, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih sebab kau sentiasa bersama aku sewaktu aku memerlukan. Aku memulakan kata. Aku juga nak ucapkan terima kasih atas segala apa yang kau dah lakukan untuk aku. Tapi boleh ke aku tahu kenapa? Nazmi diam melihat tasik.
Tangannya membaling batu ke tasik dan airnya berkocak. Mulutnya mula mengucapkan sesuatu yang aku tak berapa dengar. Aku buat untuk aku, katanya. Untuk kau? Aku tak faham. Aku buat semua ni supaya aku takkan rasa bersalah jika sesuatu berlaku pada kau, katanya mengulangi. Maksud kau? Aku mula tidak dapat mengagak apa yang Nazmi cuba sampaikan. Hubungan kita selama ni apa? Aku hanya anggap kau macam adik aku. Aku jaga kau macam aku jaga adik aku. Dulu, aku pernah ada seorang adik seperti kau. Tapi, dia meninggal dunia akibat kemalangan. Aku rasa bersalah sebab tak mampu jaga dia dengan baik. Penerangan dari Nazmi bagaikan ombak menghempas ke wajahku. Perasaan yang tersemai pada dia sejak setahun lalu terpaksa aku kuburkan. Mengapa dia buat aku rasa istimewa? Aku tak nak jadi adik dia. Aku nak jadi orang yang istimewa di sisi dia. Tapi dia, kenapalah aku memperbodohkan diri aku sekali lagi? Aduhai perasaan, aduhai hati. Lemahnya aku rasa. Rupanya dia hanya anggap aku sebagai adiknya dan tak pernah lebih dari itu. Mengapalah aku mudah dibuai perasaan? Tapi kalau orang lain di tempat aku pun, aku percaya sedikit sebanyak akan menyimpan hati dalam diam pada Nazmi. Peristiwa itu dah 20 tahun berlalu. Aku tidak tahu di mana Nazmi maupun Adib waktu ini. Aku juga tidak pernah berusaha mencari mereka dalam mana-mana media-media sosial kerana aku tidak berminat. Cuma cerita ini hanyalah titik permulaan aku dikecewakan dan akhirnya Allah memberikan kebahagiaan di penghujungnya. Dikaulah yang ku sayang, dikaulah yang ku rindu, segenap ruangku terbayang, wajahmu diingatan, harumnya harum cinta, semadi dalam jiwa. Mengapa aku yang terasa merindu tanpa kata?
kata